Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. So, cikgu nak sambung soalan bahagian B ya. Soalan bahagian B, soalan SBP, soalan nombor 11. Okey, so cikgu besarkan sikit. Okey, rajah 6 menunjukkan graf terarah dan berpemberat. Okey, graf terarah ni graf yang ada anak panah ni lah. Okey. Berpemberat ni ada nilai. Berpemberat ni pemberat dia lah 27, 14. Okey, dalam minit. So, semua pemberat dia dekat sini ni semua minit. Okey. KLMN ialah kedudukan bagi 4 buah stesen komuter. So, kita ada 4 stesen komuter. M dan L ialah stesen transit. M dan L. Okey, stesen transit. Ni transit Transit maksudnya dia mesti lalu sini dia berhenti transit. Tu maksud dia transit. Okey, dalam masa yang dia ambil bagi setiap stesen ialah 5 minit. So bila dia transit, dia sampai, dia transit 5 minit cerita dia kat sini. Okey, so kita sambung soalan dia. Lukis satu pokok berdasarkan graf dalam rajah 6. Okey, so sekarang ni kita nak lukis gambar rajah pokok. Okey, first kali biasanya cikgu akan mention pelajar kita lukis bentuk yang sama bucu yang sama. So kalau bucu dia K, M, N, L. Label lah. K, M, N, L. So, kalau kita nak lukis satu pokok, mudah je. Kena tahu ciri pokok lah. Okey, so cikgu lukis macam ni. Paling mudah cikgu follow dia. So, macam ni gambar rajah pokok. Okey, cikgu follow. Anak panah dia lah. Okey, tak semestinya bentuk macam ni bentuk lain pun boleh. Okey, so kita tengok ciri-ciri pokok dulu. Dalam buku teks, okey, apa yang anda faham tentang pokok? Pokok ni ialah suatu subgraf Suatu subgraf dengan ciri-ciri yang berikut. Ni ciri ni mesti ada. Okey, yang pertama sekali graf mudah tanpa gegelung dan berbilang tepi. Okey, semua bucu mesti berkait. Okey, dan setiap pusingan bucu dikaitkan dengan satu tepi sahaja. Ni formula dia lah. Okey, kalau dalam buku teks tu kita ada contoh macam ni. Ni contoh paling mudah. So, untuk graf yang pertama ni, rajah ni suatu pokok lah ni. Satu pokok. Sebab semua bucu berkait. Okey, setiap pasangan ni dikaitkan dengan tepi sahaja. Satu tepi sahaja. Okey, tidak ada gegelung dan berbilang tepi. Okey, so yang kedua, rajah dua ni bukan pokok lah. Kenapa dia bukan pokok? Okey, sebab dia bucu B dan bucu E boleh dikait dengan dua cara. So dia sambung gegelung macam tu. Dia bersambung. Okey, bila bersambung dua kali dia bukan pokok Okey, kita sambung soalan kita tadi sekejap. Okey, settle untuk soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua. Hani menaiki komuter dari K ke N. So, daripada K pergi ke N. K pergi ke N. Okey. Hitung laluan yang mengambil masa paling singkat, paling sikit. Masa paling singkat. So, macam mana K nak pergi ke N paling singkat? So, kalau kita lalu kat sini. K ke M, M ke N. So, K pergi M, M pergi ke N. So, 8 tambah dengan 13. Okay, so kita dapat 21 minit. Kalau lalu sini. Kalau kita lalu satu stesen lagi. Sebab dia mesti transit So, sini pergi sini. Pergi sini. Okay, K pergi ke L. K dan L pergi ke N. So, 14 tambah dengan 6. So, kita dapat 20. Okey, soalan dia kata hitung laluan
Yang mengambil masa paling singkat. So, paling singkat lalu K kepada L kepada N. Okey, so settle untuk soalan ni. Satu markah untuk arrow ni dan jawapan dia satu markah lah, dua markah. Okey, so gambar rajah pokok tadi tu, dua markah juga. Dua markah ni kena label lah. Label dan letak dia punya nilai pemberat dia. So, 8, 27 dan 14. Okey, so settle. Untuk soalan A dan soalan B. Okey, kita pergi kepada soalan C. Okey, soalan C cikgu lukis balik gambar dia siap-siap. Okey, jadual 1 menunjukkan kadar bayaran bagi perjalanan antara stesen. Okey, hitung kos bagi laluan perjalanan paling panjang. So, dia nak perjalanan paling panjang Maksudnya, K nak pergi ke N lah. K nak pergi ke N. Jangan padam dulu. Okey, so K. Kalau dia lalu sini, cikgu buat warna lain. Senang. Okey, kalau warna. So, K. Kalau dia pergi ke M, M kepada N. So, K kepada M, M kepada N. So, yang ni 8 tambah 13. Ataupun kita terus masuk kos dia. K kepada M, mana K kepada M, RM1.30. Okey, K kepada M. Dan kita tambah M kepada N. So, RM2.50. So, ni sikit lah. Ni jarak yang paling dekat. So, kalau jarak yang paling panjang, cikgu buat warna merah paling panjang. So, dia pergi ke sini. Okey, kalau pergi direct ke sini, baru 20. So, ni ialah paling panjang yang merah ni. Maksudnya, K kepada L, L kepada M, dan M kepada N. Ni paling panjang. Ni laluan paling panjang. So, kita tengok K kepada L berapa ringgit? RM2.20. So, RM2.20. So, tambah L kepada M, L kepada M, RM5.40. Okey, 40 sen. Dan kita tambah lagi M kepada N, RM2.50. So, RM2.50. So, berapa jawapan dia? Kita just tambah lah. RM2.20 tambah dengan RM5.40 tambah dengan RM2.50. So, kita dapat jawapan dia RM10.10. Okey, ni laluan paling panjang Jadi, satu markah dan dua markah. Okey, settle untuk soalan yang kedua. Okey, kita pergi kepada soalan C. Soalan C ni dia bagi graf pada kita lah. Okey, diberi laju purata bagi komuter. Okey, so kita highlight dekat sini laju purata bagi komuter tersebut untuk setiap perjalanan. Dari satu stesen ke satu stesen ialah 120 km per jam. Okey, so kita tengok graf dia laju bahagi dengan masa So, cikgu recall balik. Laju bahagi dengan masa. So, kecerunan dekat sini menunjuk laju bagi masa pula. Jarak bagi masa. Okey, so jarak, graf dia bagi pada kita Jarak bagi masa, kecerunan dekat sini menunjukkan laju. So, kalau dia laju purata, okey. So, cikgu tulis balik laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. So, kalau laju purata mesti ada perkataan jumlah. Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Yang ni pelajar kena tahulah. Okey. So, diberi laju purata bagi komuter tersebut untuk setiap perjalanan dari satu stesen ke stesen yang lain ialah 120 km per jam. Okey, so berdasarkan jawapan di B1. So, mana jawapan kita tadi dekat B1 tadi? So, B1.
B1 perjalanan paling singkat K ke L, L ke N. So 20 jawapan kita tadi. Okey. So cikgu tulis balik perjalanan dia. K pergi ke L, L pergi ke N. So dekat sini 14 minit. L kepada N tadi 6 minit tadi kita dapat Okey. Berdasarkan jawapan, lengkapkan graf jarak masa pada ruang jawapan. So graf, nak lengkapkan graf jarak masa. So untuk 14 minit yang pertama ni, okey, berapa jarak dia kat sini? Okey, so kita tulis balik formula dia lah. Okey, laju purata. Laju. Lain senang. Okey, so laju purata sama dengan jumlah jarak bagi dengan jumlah masa. Okey, so sekarang ni kita nak cari jarak yang pertama ni lah. Jarak yang pertama S1 tu. Okey, sebab dia kata setiap perjalanan tu 120 km per jam. Maksudnya 120, yang ni kilometer per jam Okey, sama dengan jumlah jarak dia kat sini. Kita tak tahu jarak dia. Okey, so jarak dekat sini. So S, cikgu tulis S1. 1 sama dengan jumlah masa. So jumlah masa dekat sini, cikgu buat 14 minit Sebab kat sini unit dia jam. So 14 bahagi dengan 60 kita tukar kepada jam. So kita dapat jarak yang pertama. Just tekan kalkulator je lah. Okey, so cikgu tekan kalkulator. 14 bahagi dengan 60. So dekat sini 0.233 ni lah darab dengan 120. Darab dengan 120. So kita akan dapat 28. Okey, S yang pertama ni ialah 28. So kat sini 28. Okey, settle untuk yang pertama. Okey, yang kedua. Kita tengok perjalanan daripada K ke L 14 minit. Lepas tu L kepada N 6 minit. Yang ni dekat sini, kalau kita tengok graf dia, ni sebenarnya dia berhenti ni. Okey, dia berhenti. Okey, lepas tu dia sambung lagi 6 minit. Okey, so cikgu sambung lagi 6 minit dekat sini. Okey, so bila 6 minit senang lah. Okey, so kat sini 6 minit, 25 tolak 6. So T dia automatik 19. Settle. T settle. Okey, seterusnya kita nak cari S2. So S2. Cikgu tulis balik. Laju purata. Sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Ni kaedah dia sama je. Sebab laju purata dia dekat sini dia dah bagi 120. So 120 km per jam Jangan silap, sama dengan jumlah jarak. So S2 kita nak cari bagi dengan jumlah masa. So jumlah masa kat sini tadi ialah 6 6 minit tukar kepada jam 60. So tekan kalkulator je lah. Kita akan dapat jawapan dia. So cikgu tekan kalkulator. So 6 bahagi dengan 60. Okey, darab dengan 120. Okey, so cikgu akan dapat jarak dia 12. Okey, bermakna jarak dekat sini ialah 12. Ni ialah 12. Jadi 28 tambah 12, so 40. Okey, so settle untuk soalan yang ketiga. Okey, kita tengok markah dia. Okey, markah dia besar 4 So 4. Okey, biasanya kita akan bagi pada label dia lah. Ni 1, ni 2, kat sini 3, dan last kali kaedah yang kita buat ada salah satu kaedah. So 4 markah. Okey, so settle untuk soalan 11 SBP. Menarik soalan dia.
Okey, itu saja daripada cikgu. Boleh